Macam kalau kita kisah para anbiya, macam Ibrahim AS dapat anak lepas umur dia berapa tahun, dah tua. Zakaria pun sama, bini dia pun dah kata dah tua dah, tapi lepas tu Allah datangkan dengan zuriat. Sebab ini antara punca kebahagiaan. Sebab tu kenapa seorang tu bila nak berkahwin, dia akan pilih. Kerana kata keluarga tersebut adalah keluarga banyak anak dan sebagainya, dia nak kahwin. Dia pilih macam tu. Dia bukannya nak tahu perempuan tu beranak, kena test dulu, tak lah. Dia kena apa? Dia kena tengok keluarga orang tu ramai ke tidak. Kalau dia kata dia only child kan, mungkin tidak kan. Mungkin cara hidup dah bertukar zaman kita sekarang ni. Zaman dulu orang tak kisah anak ramai. Sedangkan kita kata anak ramai ni penting. Seorang tu wanita sepatutnya melahirkan at least ganti suami dia, ganti seorang lagi, tambah seorang lagi untuk penambahan rakyat. Kalau dia kata dia lahirkan anak ngam-ngam, 2 je, maka anak tu ganti suami dia mati, suami dia mati, anak tu jumlah rakyat tak bertambah lah. Ni konsep yang kena faham. Jadi konsep ni banyak orang tak tahu. Sebenarnya kelahiran anak ni sangat penting, perbahagiaan dan sebagainya. Dan kita lihat apa, masyarakat contoh macam di Jepun contohnya, kerana kelahiran yang sangat-sangat rendah, kelahiran dia dari 126 juta, lahir anak kurang dari 1 juta. Manakala perempuan lah, katakan separuh rakyat, daripada 80 orang perempuan, seorang je beranak. Setahun tu seorang je beranak. Ini bahaya. Sebab satu peringkat dia tak ada modal insan lah. Siapa nak ganti kita nanti? Bila kita mati, kita akan mati. Atuk-atuk bapak kita akan mati. Orang tua-tua akan mati. So yang menggantikan ni siapa? Yang Singapura dah hadapi masalah yang sama. Tak ada tangga mahir. Tuan-tuan kalau minta kerja sana sekarang, sangat mudah. Dengan sijil dan sebagainya, pergi minta, confirm dapat. Sebab diorang tak ada tenaga mahir. Sebab tak ada rakyat baru. Yang saya ingat memang saya pergi naik MRT kat Singapura dalam 7 tahun lepas kot. Pergi 6 tahun lepas. Memang nampak dalam train tu, tengok keliling, daripada 20 orang yang ada, 2 je muda. 20 orang yang ada, 2 je muda. Yang tua-tua tu tahan 6 tahun dah mati dah. Jadi orang muda tak ada nak ganti. So sampaikan diorang kena demolish 3 biji sekolah, jadikan 1. Ini bahaya. So bagi peringkat negara sebenarnya, sebab tu kenapa dalam Islam jenayah seksual, maksud dia zina, liwat dan sebagainya, ia ada dikira sebagai jenayah. Sebab ia merosakkan negara tempoh panjang. Macam Singapura, kalau dia boleh jayakan rakyat dia melahirkan anak, semua kena kahwin tahun ni, result perintah diorang tu untuk kahwin semua sekali, suruh beranak, bagi insentif, dia bagi 20 ribu. 20 ribu. Kenapa ribu? Ada akak tu dikira, ada artikel 16 ribu ke 20 ribu untuk beranak. Dia bagi duit. Siapa beranak dapat duit. Dulu siapa beranak susahkan hidup, dia tak bagi. Tapi result kesilapan mereka 30 tahun lepas tu baru sedar. Kalau dia nak buat apa-apa sekarang, 30 tahun akan datang baru betul balik. Betul dalam hadis Nabi nyatakan, bila seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata, ini asabtu imra'atan zata hasabin wa jamal wa innaha la talib. Dia kata, aku dapat seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan juga kecantikan, dan tapi dia tak beranak. Afa atazawwajuha, boleh tak aku kahwin dengan dia? Nabi kata, qala la. Nabi kata, tidak. Thumma atahu asani atafanahu. Datang kali kedua Nabi larang juga. Kemudian datang kali ketiga pun Nabi larang juga. Qala, bila Nabi sebut, tazawwaju alwadud. Kahwinlah kamu dengan wanita penyayang yang beranak. Kerana fa inni mukatsiru bikumul umam. Kerana aku akan membanyakkan, menjadi banyak dengan kalian akan umat yang lain. Bangsa lain nanti aku akan mengatasi mereka dari sejumlah dengan kalian. Maksud dia Nabi suruh kahwin dengan yang ada anak lah. Itu konsep dia. Pasal memang dalam konsep kekeluargaan tadi, ada anak tadi memang main peranan lah. Menguatkan dia sayang, dan juga suami itu akan fikir banyak kali. Cuma memanglah dalam ramai-ramai ada yang ngok-ngek dapat anak pun dia tak ada perasaan pun ada juga. Dan itu resmi manusia, kita faham jiwa tak sama. Tapi banyak orang kadang menahan keadaan perkahwinan dia sebab dia anak. Tak ada anak kan, dia survive untuk pertahankan. Ada saya jumpa sekali tu, orang tu dia mengadu masalah keluarga. Lepas tu dia tahu saya cakap, cerai dengan suami dia. Talak 1 mahkamah jatuhkan, tapi dia ingatkan 3. Tapi diorang problem lelaki bini ni, dua-dua kaya sebenarnya kan, dua-dua harta, anak 2 orang, lelaki perempuan. Jadi diorang tak nak pisah. Sebab apa tak nak tinggal berasingan? Sebab anak-anak. Itu salah lah satu poin. Tapi masalahnya ini dia cerita. Lepas tu saya jumpa dekat umrah, saya jumpa dia mengadu. Dia kata dia dengan sekian sebagainya. Itu gambar suami dia, bekas suami dia.
Lepas tu tunjuk gambar orang bakal jadi suami baru. Yang suami baru tu bomoh umur 50 60 lebih tahun kan, dengan pakai beret, tak handsome. Suami dia handsome. Saya kata apa hal kak? Saya kata tak lah, guys, saya kena guna-guna. Saya tu kan kena guna. Akak punya handphone ada nombor telefon orang yang bomoh tadi ada. Saya kata buang. Mesej lama simpan lagi. Lepas tu nak lupa macam mana? Tu diam, terkebir-kebir kan. Ini mesej saya buang. Kata balik Malaysia alhamdulillah. Tapi nak jadi cerita pasal kes anak-anak tadi, akhirnya rujuk balik. Dan lepas saya balik Malaysia, lepas umrah tu, suami telefon saya. Saya kata dengan dia kata ada orang kata jatuh 3. Saya kata mahkamah kata berapa? Dia kata satu lah. Pasal dia ulang, you pergi ke Jabatan Islam jatuh talak. Dia ulang cakap banyak kali, tapi emphasize, bukannya untuk jatuhkan talak berkali-kali. Tak, siapa gatal miang cakap kata jatuh 3. Mahkamah kata jatuh 1. Saya kata 1 bang. Tu 2 minggu lepas tu dia telefon balik, isteri telefon balik, kata alhamdulillah kami nikah balik semula. Nikah balik lah, alhamdulillah lah. Orang tinggal dekat USJ. Tak sebutlah jawatan atau kerja apa, nanti kamu cari jumpa. So, jadi maksud dia nak ceritakan, memang kadang-kadang anak menjadi sebab tu kenapa dalam konteks ni Nabi SAW tekankan masalah anak tadi. Cuma kalau dia kata dah suka pun, yelah, syaitan akan datang kemudian. Ketika suka sebelum kahwin, ketika tu syaitan akan datangkan dengan bunga api. Tak handsome pun nampak handsome kan, tak cantik nampak cantik. Ketika tengah haram, tengah halal nanti tajuk lain. Yang orang tak bincangkan mengenai masalah lepas kahwin, apa jadi. Kadang banyak orang dia ingatkan dia berkena guna-guna. Sebab apa? Sebab menyampah dengan suami dia. Soalan, apa awak expect sebelum kahwin? Yang suaminya tu kan, apa awak expect daripada isteri? Kan biasa tengok cerita dongeng, Cinderella lah, benda sebagainya kan. Cerita tu kan, and they live happily ever after. Cinderella campak pinggan, awak tak nampak. Tahu tak? Hari dia ngamuk, hari dia gitu kat suami dia kan, nyampah kat suami dia. Awak tak tengok cerita tu. Yang awak tengok cerita dia, and they live happily ever after. Ni dongeng-dongeng bahaya kan. Yang sebenarnya pasal dalam kehidupan keluarga tak ada yang tu. Ada hari menyampah, ada hari suka, ada hari ngamuk, dan ada jangan bohong kan. Lepas tu benda ni memang akan berlaku. Keluarga, kita keluarga, family. Ketika tak keluarga tu duduk jauh-jauh, yalah wanita macam tu, lelaki macam tu. So konsep dia memang kita kata dari segi asasnya memang keberkatan zuriat ni antara tonggak untuk keluarga tadi bahagia.